Assalamualaikum. Hai, saya Hafiz. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. Allah. Kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanjang-panjang macam tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiri. Okey, seperti yang kita tahu, kisah malam-malam seram kita akan ada tetamu-tetamu jemputan. So, sebelum tu, kepada korang yang masih belum share, like dan subscribe video kami, korang boleh buat dan turn on notification untuk channel kami. Dan sebelum tu, kepada korang semua yang ingin join sebahagian daripada family Santai Chill, korang boleh jadi family Santai Chill dengan harga RM5 sahaja. Dan kami juga pada waktu premier juga, kalau korang nak bagi stiker dekat kita orang semua pun boleh. Okey, sebelum tu kita perkenalkan diri dululah. Siapa tetamu jemputan kita malam ini? Okay. Assalamualaikum. Saya Akmal. Berasal dari Terengganu, berumur 35 tahun. Kisah seram yang pernah saya alami daripada berumur 25 tahun sehingga sekarang. Oh, okey, itu lama tu. Cantik tu. Teruskan bang. Okey, kisah yang pertama lah. Kisah pertama yang saya alami. Boleh direct terus bang Boleh. Kisah yang pertama saya alami semasa saya merentas malam, berjalan malam bersama bersama orang tua saya, ayah saya sendiri, di Terengganu, di kampung halaman. Kisahnya bermula pada jam 10 malam. Kami keluar menjaga kebun di sana. Okey, sampai di satu tempat ketika menuju pulang dalam jam 12.30 malam, saya terhidu suatu benda busuk yang datang pada kami berdua. Lepas tu dia datang secara dekat, makin lama makin dekat. Bau yang teramat busuk lagi daripada bangkai binatang yang mati. Sampai satu tempat di satu pohon pokok, benda tu ingin menghampiri saya dan ayah saya, tapi dihalang oleh ayah saya dan dicabar oleh ayah saya dengan mengeluarkan perkataan, kalau kau berani nak ganggu aku berdua, kau aku musnahkan malam ni. Itu pengalaman yang pertama yang saya alami. Dia lepas bila perkataan tu keluar, ayat tu keluar pada mulut orang tua saya, ayah saya sendiri, benda tu berlalu pergi. Dia berlalu pergi. Macam tu saja. Sampailah saya sampai di rumah. Orang tua saya pun bertanya pada saya, katanya, kau tahu ke apa benda tu? Tahu. Jawapan pada diri saya cakap pada orang tua saya tahu ya, benda apa benda tu? Betul tak dia wujud? Saya cakap betul, dia memang wujud.
benda tu benda yang apa orang cakap, benda yang tak elok lah, sebab dia berbau busuk. Okey, itu kisah yang pertama saya lah bang. Okey, itu kisah pertama saya ketika saya berjalan malam. Okey, kisah yang kedua yang saya alami sendiri di tempat kerja saya. Ada 2 pengalaman yang saya berhadapan sendiri dengan benda ni. Okey, kisah yang pertama, saya jam 10 malam saya bertugas, saya sedang bekerja. Ketika saya sedang take time seorang diri di satu pejabat, saya terasa ada benda yang memerhati di belakang saya. Selepas itu saya biarkan dahulu dalam 10 minit 20 minit saya masuk ke pejabat, habiskan dulu penugasan saya sampai jam pukul 12 suku tak silap saya. Lebih kurang macam itulah jam dia. Masa dia. Lepas selesai penugasan saya dah berganti dengan kawan. Masa tu detik pukul 1 malam, saya turun pada pejabat saya berhadapan dengan benda tu. Satu tempat di belakang pejabat saya tu adalah tempat yang gelap, teramat gelap di satu tempat tu. Okay, saya pun memanggilnya. Saya panggil benda tu disebabkan dicabar oleh orang tua saya sendiri. Dengan perkataan orang tua saya cakap, kalau kau anak jantan aku, umpama anak lelaki dia, kalau kau berani kau panggil benda tu, kau bercakap. Saya sebagai anak lelaki, saya tahu cabaran orang tua saya. Saya panggil juga malam tu. Semasa saya memanggil benda tu datang. Benda tu kaki dia, ketinggian kaki dia 2 tingkat bangunan. Allah, tinggi tu. Okey. Okey, ketinggian 2 tingkat bangunan, kaki sahaja, dengan berbulu dan menyerupai beruk. Macam mawas abang kan? Ya, lebih kurang macam mawas. Tapi ada orang sebut macam genderuwo. Tapi genderuwo ni dia benda hitam. Okey, benda ni berbulu macam beruk yang di Malaysia tu lah bang. Color dia macam tu. Dengan saya bertanya, berinteraksi melalui apa yang saya tahu. Saya bertanya dia, bagi salam pada dia, dia tak jawab. Okey, saya tanya dia, apa yang kau nak di sini? Okey, perkataan yang keluar pada mulut dia cakap dia nak mengganggu staff-staff yang sedang bekerja waktu malam. Tapi saya tak bersetuju dengan apa yang kehendak dia. Tapi saya cakap, saya ni saya bahasakan dengan berinteraksi dengan dia, gunakan perkataan aku. Saya kata aku sendiri pun bekerja di sini, mencari rezeki di tempat ni. Minta engkau pergilah, jangan mengganggu benda ni. Tapi dia marah. Dia marah pada saya dengan menunjukkan taring yang terlalu panjang bang. Taring terlalu panjang dengan jelikan mata yang bermerah sangat-sangat. Itu saya alami. Okay. Tapi bila saya cakap cara elok, dia boleh terima cakap saya. Dia boleh terima dengan jawapan saya. Sebab apa saya larang dia kat sini apa semua, dia boleh terima. Dan dia menganggukkan kepala dia. Dia bersetuju dengan jawapan saya yang beri tu. Dengan jawapan saya yang menyuruh jangan mengganggu kawan-kawan kat sini bekerja. Selepas pada jawapan tu, selepas daripada berinteraksi dengan dia, benda tu pun melangkah saya melalui satu pagar yang tinggi bang, lebih kurang dalam satu tingkat punya pagar. Di keliling pagar berjaring, dia melangkah pergi ke satu tempat. Saya tak pasti kilang apa di belakang tu. Dia melalui kilang tu. Okey, dengan pakaian yang lusuh, pakaian putih yang lusuh. Dia berlalu pergi terus. Sampailah dia tak kelihatan di pandangan mata saya. Okey, selepas pada tu saya pun
balik macam biasa. Habis di situ yang menyumpai perut tu bang. Kisah tu. Okey. Lepas kejadian saya berinteraksi dengan makhluk tu, timbul satu cerita lagi yang saya dengar daripada mulut kawan-kawan, mengatakan dia terserempak dengan pocong di atas pejabat saya sendiri. Okey. Lepas pada tu saya biarkan benda tu dulu selama 1 bulan bang, kejadian tu. Maksudnya, ramai kawan ni. Maksudnya sebulan tu ada gangguan ke ataupun sebulan tu dah berlalu lah cerita tu? Ada gangguan bang. Okey. Tapi saya masih biarkan. Maknanya saya biarkan. Saya tak pergi jumpa benda tu lagi. Okay, saya biarkan dulu. Lepas tu saya selalu lama kawan bercerita. Tiap malam, detik 10 malam je mesti ada terjumpa benda ni. Mesti akan lalu benda ni. Okey. Lepas tu selepas 1 bulan kejadian tu, barulah saya pergi. Masa jam pun pukul 1 pagi. Masa tu dalam keadaan hujan renyai-renyai. Hujan renyai-renyai. Lepas tu saya pun pergi kat satu tempat yang gelap tanpa ada orang. Di sebalik pagar di kawasan tempat kerja saya juga, tanpa ada siapa-siapa yang tahu saya masuk seorang-seorang pergi ke situ. Sebab itu adalah kawasan larangan. Okey, saya pun pergi kat sana. Saya berinteraksi. Saya panggil dia. Selama 2 jam saya menunggu. Selama 2 jam saya menunggu di tempat yang sunyi tu. Dalam 1 jam atau lebih kurang 30 minit macam tu, saya merasa sesuatu yang berdiri di belakang saya. Di sebalik pagar, pintu pagar. Bila saya menanti, saya berpusing. Bila berpusing, dapat merasa sesuatu kat belakang, saya nampak satu kelibat yang menyerupai pocong. Dengan berkain putih yang lusuh, bonjut di kepala, mata sebelah kanan dah terkeluar sebelah, mata sebelah kiri masih di dalam keadaan yang merah biji matanya melihat saya. Jarak di antara saya dengan makhluk tu tak jauh, dalam 20 meter atau ke 5 meter sahaja. Jarak antara saya dengan dia. 5 ke 20 meter je jarak dia. Memang saya jelas nampak muka dia dengan keadaan wajah yang buruk, macam terbakar belah. Dengan berkapan lusuh. Kesian. Saya pun bertanya dengan keadaan bagi salam. Bertanya pada dia, apa yang kau nak? Dia kata dia masih nak mengganggu orang di sini yang bekerja, kawan-kawan saya lah maksudnya tu. Dia nak ganggu semua. Lepas pada tu, saya berinteraksi dengan dia, tanya sebab apa. Dia beri jawapannya nak mengganggu. Saya cakap, tak perlu engkau nak mengganggu kawan-kawan aku yang bekerja di sini. Ini bukan tempat engkau. Dunia engkau di lain. Dunia nyata adalah dunia aku, cakap. Kau adalah dunia gaib, cakap. Kalau orang lain, cakap, saya bertanya daripada dia, kalau orang lain yang terjumpa mungkin akan jadi sesuatu yang buruk pada kawan-kawan. Lepas tu saya pun berinteraksi lagi dengan dia. Tanya salah silah dia daripada mana. Dia kata memang tempat ni asal tempat dia. Okey. Cuma dia ni nak bertuan sebenarnya. Nak bertuan. Mungkin dia ni adalah makhluk yang dibela oleh orang dulu-dulu dan dibuang. Dia perlukan pendamping. Untuk pendamping, dia perlukan orang untuk menjaga dia. Tapi bagi saya tak terima. Saya tak terima benda tu. Macam itulah saya bercakap dengan dia. Dan saya minta dengan dia ni, pergilah ke dunia lain. Hiduplah di dunia lain. Jangan kau timbul lagi wajah kau ni di tempat kerja aku ni. Dia pun bersetuju dan dia pun berlalu pergi bang. Ketika dia berlalu pergi itulah pertama kali
bulu roma kita ni meremang. Pertama kali dalam hidup saya meremang bulu roma saya satu badan bang. Yang tu. Okey. Itu kisah yang ketiga. Macam mana tu bang? Okey. Okey, masa kejadian yang mawas tu kan, dia memang nampak ada berpakaian semua lah. Ya bang, nampak. Oh, okey. Lepas tu ketinggian bangunan yang abang kerja tu berapa tingkat lah? Sebab nak imagine dia ketinggian 2 tingkat lah. 2 tingkat. Itu kaki saja bang. Ush. Okey, kalau okey lah. Kalau ibaratnya dua kaki tingkat tu bersamaan kaki saja. Maksudnya ketinggian dalam 4 tingkat lah. Tingkat ketinggian dia. Mungkin. Ya bang. Macam tu lah dia. Faham. Masa abang sembang dengan yang macam mawas tu, dia bercakap macam biasa lah. Dia bercakap macam biasa bang. Dia boleh bercakap dengan kita. Cuma dia bernada garang. Nak marah. Bersuara bergarau macam nak marah kita. Tapi dia kita yang kena main peranan, kita yang kena tackle benda-benda macam ni bang. Bagi saya selama saya berinteraksi lah dengan benda-benda macam ni. Okey, lepas kejadian tu yang macam awas sudah tak ada lagi lah kacau dekat tempat kerja abang tu? Alhamdulillah tak ada lah bang. Okey. So sama jugalah dengan yang menyerupai pocong tu lah. Ya, sama bang. Tak ada dah jawab. Tak ada dah saya dengar dah. Sejak pada tu saya pun sendiri dah tak nampak dah benda tu. Selama saya berjaga malam, pergi bekerja malam, tengok tak ada. Alhamdulillah. Okey buat setakat ni lah, selama saya mendengar cerita-cerita seram ni kali pertama dengar yang mawas, yang menyerupai mawas ni tinggi. Saya rasa saya boleh estimate 4 tingkat ni. Dia macam ibarat macam tu galah juga sebenarnya. Lebih kurang macam tu lah bang. Orang cakap ada orang panggil hantu galah. Tapi bagi saya, dia tu bentuk dia tu macam mawas lah. Macam mawas bentuk dia tu. Yalah, berbulu-bulu. Bak muka berbulu dengan muka dia tu sebiji macam beruk yang ada di Malaysia tu kata. Itu tak apa bang. Yang buat saya terkejut, dia pakai baju. Dia pakai baju warna putih kan? Dia baju putih tu memang dah berkoyak-koyak. Itu masalahnya tu. Sebab tu saya kata, kalau saya nak bercerita pun, saya kata macam ada orang mungkin fikir macam tak logik kau benda ni. Betul. Tapi bagi saya alami, saya nampak dengan mata hati saya. Saya kata, adakah benda ni betul? Bagi saya apa Allah bagi pada saya tengok tu adalah benda tu betul cerita. Macam saya banyak bang, kalau nak ikut betul pengalaman saya sendiri, banyak bang pengalaman saya sebenarnya. Kalau boleh abang ada masa, saya boleh lagi nak bercerita dengan abang, tak ada masalah ni. Ada satu kisah di Lombong Batu Muda. Di Lombong Batu Muda tu, ketika tu jam 9 malam, saya ingat lagi, jam 9 malam tahun 2019, bulan berapa saya tak ingat. Ketika tu saya turun menjala seorang diri di Lombong yang besar tu. Sampai satu tempat Lombong tu, dia ada jambatan yang sunyi. Sedang saya menjala seorang-seorang menaiki bot. Tiba-tiba ada satu suara yang memanggil di belakang saya, menegur saya. Dia menegur dengan perkataan, "Hoi," dia panggil saya. Saya ingat benda tu macam angin, sebab dia ada satu terowong bawah tu. Maknanya angin tu boleh berputar bawah tu. Saya ingatkan angin. Tapi saya rasa lain. Ketika angin datang daripada arah depan saya menghadap ke luar Lombong. Tapi jeritan tu daripada belakang saya. Bila saya mendengar selama 3 kali berturut-turut, panggilan yang ketiga tu terlampau kuat, yang menyebabkan saya menoleh dan mencari benda apa yang memanggil aku pada malam tu. Sedang saya menoleh,
dengan torchlight di kepala saya menyuluh nampak satu kelibat yang teramat buruk, berambut panjang dengan wajah yang ditutupi dengan rambut, kain putih yang menyerupai kena lumpur, terlampau kotor dengan koyaknya apanya, yang dia hanya memerhati saya ketika tu, menjala. Dia memerhati saya saja. Lepas tu saya pun dengan keberanian saya menghampiri benda tu. Saya pun bertanya dengan perkataan bagi salam. Dia tak jawab. Okay. Lepas tak jawab, saya tanya, apa yang kau nak? Dia tak jawab. Dia tak ada keluar apa satu perkataan tu pada mulut dia. Dia hanya melihat saya. Selepas pada tu, saya cakap, aku datang mencari rezeki untuk anak dan bini aku. Tolonglah kau pergi, cakap. Itu saja saya cakap, minta dengan dia. Lepas pada perkataan tu keluar pada mulut saya, dia pun berlalu pergi. Saya nampak dia ni dalam keadaan berjalan untuk terbang. Selepas dia terbang daripada pandangan mata saya tu, ada 2 atau 3 ekor burung putih yang ikut dia terbang. Okey. Ada 2 atau 3 ekor burung putih yang ikut dia terbang. Setinggi-tinggi dia terbang. Selepas pada tu, baru bulu roma saya menegak. Itulah kejadian dia, bang. Okay. Masa dia terbang tu memang dia tak mengilai lah apa ke? Tak ada bang. Tak pernah mengilai. Dia diam je, bang. Dia diam sahaja. Dia hanya menunjuk kelibat dia. Dan dia menegur ketika saya menjala sahaja. Itu je, bang, yang saya nampak. Okey, dia terbang lah. Dia terbang, maksud saya dia terbang terus tegak terus naik ke ataupun dia macam menyiring terbang tu? Dia menyiring, bang. Dia menyiring baru dia terbang. Lepas dia dah terbang tu, barulah dalam 2-3 ekor burung putih yang besar ni ikut benda tu terbang. Besar maksudnya macam standard burung biasa atau burung yang dia yang bangau tu, bang. Bangau putih. Uish, yang paruh panjang tu, bang. Besar tu. Dalam 2-3 ekor lah ikut dia benda ni. Tu nasib baiklah abang tak ambil paku ketuk leher dia. Ada tahu berkenan ke? Tak tahulah, bang. Okey. So ni saya pun tak boleh nak imagine je kan. Terbang depan mata abang sendiri. Dia macam ya, bang. Okey tau. Saya sampai sekarang tak boleh nak fikir macam mana dia boleh terbang depan mata tu. Okey, jarak abang dengan benda tu dekat lah ataupun dalam 10 meter ke ada? Jarak dia dalam 10 ke 15 meter lah dengan saya. Sebab saya di bawah, di atas saya, dia di atas jabatan tu. Dia duduk atas jabatan. Dia duduk di sebalik satu tiang elektrik yang gelap, yang tak bernyala. Dia duduk kat situ. Dia memerhati saya pada awal tau rupanya. Sebab saya sebab masa kejadian yang di Lombong tu, bang, saya tak pernah menjala malam. Saya tak pernah menjala malam. Tapi hari tu saya terasa sangat-sangat nak turun waktu malam. Rupanya ada rezeki Allah nak beri pada saya, jumpa dengan benda tu rupanya. Okey, abang ada lagi cerita lagi, bang. Menarik, bang, saya nak dengar cerita abang ni. Okey, saya tambah lagi satu lah, bang. Boleh. Yang ni kisah masa saya kecil lah. Saya masih sekolah menengah. Saya tambah satu lah. Cerita lah, senang, bang. Okey. Masa tu saya sedang memancing dengan kawan-kawan yang sebaya dan anak-anak jiran sekali. Di satu tempat di Terengganu sekarang yang dikenali sebagai Universiti Terengganu ke UM Terengganu, saya lupa, di Pantai Tok Jembal. Okey. Kejadian tu berlaku berumur lebih kurang
berapa belas, 13 atau 14 tahun kot masa tu. Okay. Pergi mancing tanpa pengetahuan orang tua, sama-sama kawan ni, pergi mancing. Pergi mancing satu sampai jam daripada pukul 8 malam sampai pukul 3 pagi. Okay. Sampailah satu tempat ni daripada camp polis. Orang tua saya ni orang polis bang. Okay. Sampai di camp tu ada satu terowong panggil terowong pintasan ke jalan besar lah. Kami orang ni kami orang lalu kat situ lah, menyeberangi jalan besar tu. Kami orang dalam 10 orang kawan-kawan tu keluar ikut jalan tu sampai satu masa tu dalam lebih kurang pukul 12, pukul 2, pukul 3 dia kurang macam ketika perjalanan balik. Dia terjadi masa perjalanan balik untuk memancing, berlaku dia. Kawan saya saja bergurau dengan kawan, dia kata tu ada hantu lihat. Tapi saya pun diam. Dia kata kau jangan, nanti dia timbul betul-betul. Dia cakap alah mana ada, dia cakap tak apa, kau tunggu kejap. Kita masuk dulu, kata. Kita masuk dalam pagar ni balik, kita tunggu. Dia cakap okay. Lama tu okey. Kawan-kawan saya pun cakap okey, boleh kita tunggu depan ni. Okey, fine. Dalam 10 minit kami orang berang masuk balik di lepas memancing tu, masuk ikut terowong tu macam biasa. Kami pun berdiri di pagar tu masing-masing. Masa kami orang sedang berdiri itulah datangnya satu makhluk daripada air. Dia berdiri dalam keadaan berjalan. Ketika dia menaiki jalan tu, dia nak naik ke jalan tu, di tangannya ada satu sabit. Okay. Sabit. Lepas tu di sebelah kiri dia ni kepala. Sekejap. Kepala dia. Okey, dia tak ada kepala dia dipegang lah. Ya, Okey. kepala dia pegang yang menitik darah. Yang menitik darah. Dia berjalan berpakaian uniform zaman Jepun. Okey. Dia pegang sabit, dia pun pegang tu sambil mengilai. Ketika itulah kawan-kawan saya ni semua lari hitam putang, termasuk saya sendiri masa tu. Okay. Bila kami orang dah berlari ni, adalah kawan yang tertinggal macam saya ni, tertinggal di belakang. Saya berhenti di satu tempat yang jauh lah, tapi boleh nampak benda tu masih berjalan di atas jalan tu sambil memegang kepala dengan sabit memutar-mutar di tangan. Dia maksud dia kepala dia pegang, lepas tu sabit tu dia main pusing-pusing lah depan abang. Ya, main pusing-pusing depan saya bang. Macam tu lah saya nampak di depan mata. Tempoh masa yang tu dalam 20 minit ke 21 minit, lebih kurang macam tu lah bang kejadian. Lama tu. Okey. Sejak dia naik tu sampailah masa dalam 20 ke 21, 25 minit macam tu lah. Dia macam bersukaria kot dengan kepala tu. Saya pun tak pasti sebab apa bang. Okey, faham. Okay. Sampailah saya pun bila berlaku macam tu, bila kawan-kawan semua dah balik apa semua, kami orang pun, maksud saya lah, saya pun dah lari apa semua, saya lihat pada jauh saja. Benda tu pun hilang macam tu je pada pandangan. Dia pergi macam tu je. Tak tahu dia pergi ke mana bang. Tapi apa yang saya tahu, tempat tu memang orang lama-lama cakap memang tempat mati bunuh sebenarnya. Asal dia memang tempat mati bunuh. Bila berlaku bila naiknya pembangunan itu, benda tu dah tak ada tempat nak pergi. Sebab tu dia ni banyak apa orang cakap, banyak pergi ke mana-mana tempat mana yang dia boleh pergi. Tu saja. Itulah kejadian dia bang. Okey. Okey lah, masa abang adalah macam abang cakap, dia keluar daripada air tu kan, maksudnya dia badan dia naik sikit-sikit pada air tu sambil berjalan menuju ke darat lah. Ya bang.
Okey, dah macam orang kata komando dah menyelam tiba-tiba timbul macam tu ya. Okey, lepas tu abang nampak tak kepala tu, wajah dia tu menyerupai siapa? Maksudnya ialah kaum, maksudnya Jepun ke apa ke? Yang tu tak nampak bang, wajah tu. Sebab dia muka dia ni ditutup dengan rambut tu. Ditutup dengan rambut tu. Faham. Sebab bila dia sampai masa di dalam air tu, dia masih berkepala. Bila dia nak naik ke jalan tu, dia pun terus angkat kepala dia dengan sabit. Dia buka, dia angkat macam tu bang. Dia angkat, dia tarik je kepala dia tu masa dia tu di atas jalan tu. Yang tu kawan-kawan saya semua lari tu ada yang demam masalahnya. Betul bang, steady bang. Maksudnya lah keluar pada air, kepala ada. Lepas dah keluar kepala dia boleh alih. Dia angkat kepala dia tu. Yang tu sambil orang lari dia tak buka, takut. Pertama kali nampak apa masa tu. Tapi masa dia keluar tu dia tak ada, orang kata sambil dia pusing sabit tu tak adalah dia keluarkan suara dia tengok apa ke, tak ada lah. Tak ada bang. Sebab dia memang mungkin dia disebabkan mungkin kilaf kawan saya sendiri dengan cakap besar ketika tu. Dia nak tunjuk, mungkin dia nak tunjuk disebabkan kilaf kawan saya punya percakapan tu mencabar sesuatu benda. Kadang-kadang ada setengah orang suka mencabar bang, dia tersilap. Itulah bang cerita saya. Okay guys, satu cerita yang dua benda yang aku first time dengar lah kan. Mawas menyerupai hantu menyerupai mawas, dan dengan ketinggian dia yang hampir 4 tingkat siap berbaju guys. Korang boleh imagine tak? Aku sendiri pun tak boleh nak bayangkan yang belum pernah lagi aku dengar orang mengalami perkara raib macam ni lah. Dan keduanya, hantu Jepun lah kan, keluar daripada air sambil pegang kepala, boleh angkat letak sebelah sambil main sabit guys. Dah macam cerita movie dah, orang kata yang cerita yang membunuh-bunuh tu kan. Dia ibarat macam kalau aku berada kat situasi Abang Kemal sendiri pun aku tak tahulah cakap describe macam mana. Aku rasa tak cukup tanah dah aku lagi tu. Okey bang, pengalaman abang memang sangat-sangat banyak lah yang bagi saya pelik, belum dengar lagi seumur hidup saya kan. Baik bang. Okey bang, abang ada nasihat tak untuk penonton-penonton Santai Chill bang? Okey, ada bang. Okey, nasihat saya kepada kawan-kawan di luar sana, jika berlaku terjumpa sesuatu benda yang gaib ni, jangan takut dan cuma percaya benda tu tetap ada, alam gaib tetap ada. Tapi Allah Ta'ala tu adalah yang satu. Percayalah. Tanam di hati, jangan kecilkan hati kita, besarkan hati kita, tabahkan, tanam alif lam lamha tu di dalam hati kita. InsyaAllah keberanian tetap akan menanti kita. Itu saja bang. Okey bang, okey lah, macam ni lah kan, abang pun nasihat abang, kita berhadapan tu kena berani lah. Bukanlah orang kata berani 100%, tapi keyakinan kita dengan Allah tu kena ada dalam diri kan. So sepanjang bang, abang berhadapan dengan benda tu, macam mana abang orang kata nak cuba untuk berani tu, nak dapatkan keberanian tu? Okey, saya nak dapat keberanian tu, apa amalan yang saya selalu buat, selawat ke atas Nabi tiap-tiap malam, berzikir jangan lupa tiap-tiap malam, pasang niat yang betul, nawaitu yang betul adalah kerana Allah Ta'ala. Percayalah benda-benda tu, insya-Allah dalam keadaan semasa lah. Contoh macam saya nak dapatkan keberanian tu, tiap-tiap malam jam 12 malam saya amalkan di atas sejadah saya tiap-tiap malam. Lepas tu berzikir selalu 1,001 malam. Okey, faham. Itulah saya buat bang tiap-tiap malam. Alhamdulillah. Okey guys, satu cerita dan nasihat abang Akmal yang baik untuk korang semua ialah kan, kita semua ialah masing-masing
kita diwajibkan beriman dengan alam ghaib, tapi tak semua orang mempunyai keberanian dalam berhadapan dengan makhluk-makhluk ghaib ni. So jelah serba-serbi Abang Akmal Buddha bercerita kepada anda semua, kita ni hidup dekat muka dunia ni berkongsi alam yang sama, cuma berbezanya dimensi yang lain. Dan dia pun makhluk, kita pun makhluk. Dan Abang Akmal Buddha bercerita kepada anda semua macam mana kita nak berhadapan untuk berani dengan makhluk tu dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasul dalam hati kita ni. Kita kena yakin lah supaya kita boleh lah, orang kata bila berhadapan dengan makhluk tu janganlah kita terlalu takut. Dan macam saya sendiri pun memanglah kadang ketakutan dari saya pun manusia biasa juga, takut juga, faham. Tapi kadang keberanian tu akan sampai juga kadang kalau kita tak perasan lah, dengan kita letakkan keyakinan lah. Macam sebelum ni pun aku pernah menghadapi benda-benda yang pelik depan mata aku sendiri, dan aku sendiri pun tak tahu mana datang keberanian tu aku boleh berlawan. Aku sendiri tak tahu. Sebab itulah bila kita amalkan zikir-zikir dengan selawat semua, insyaAllah Allah akan lindungi kita di dunia dan di akhirat ya. Okay guys, sebelum tu guys, kepada Abang Akmal ada cerita seram lagi tak selepas ni untuk part tu kalau penonton-penonton ni minta? InsyaAllah ada bang, ada. Mantap tu. Okay guys, kalau nak part tu guys, nampak Abang Akmal punya cerita semua dia tak pernah lagi korang dengar kan. Kalau korang nak, just komen dekat bawah ni untuk part tu daripada Abang Akmal. Okay guys, seperti biasa jangan lupa like, share dan subscribe video kami untuk kami terus membangunkan untuk konten-konten yang terbaik untuk anda. Okay, jumpa lagi di video-video akan datang. Assalamualaikum.